Safiah Karim ada menyatakan bahawa tulisan Pallawa merupakan tulisan yang berasal dari India dan dibawa oleh orang Hindu ketika mereka tiba di kawasan Melayu seperti di Sriwijaya dan Palembang. Tulisan ini banyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit yang ketika itu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan pentadbiran. Selain itu, penyebaran tulisan Pallawa dan bahasa Sanskrit hanya terhad kepada golongan istana kerana tiada kemudahan asas untuk mengajar rakyat biasa membaca dan menulis. Menariknya, penemuan terawal tulisan Pallawa terdapat pada tiang batu persembahan atau yupa di Morakaman, iaitu di pertemuan Sungai Mahakam dengan Sungai Kedang Kepala. Yupa ini ditemui oleh pekerja topografi Belanda pada tahun 1879. Nik Safiah Karim juga menyatakan bahawa kepentingan tulisan Pallawa dapat dilihat daripada dua aspek utama. Yang pertama, tulisan ini membantu ahli sejarah menelusuri kronologi dan struktur pentadbiran kerajaan-kerajaan awal di Nusantara. Selain itu, tulisan Pallawa menjadi asas kepada perkembangan tulisan penempatan dan membuktikan adanya sistem ilmu pengetahuan serta hubungan antara alam Melayu dan India pada masa tersebut. Seterusnya, muncul pula tulisan Kawi selepas tulisan Pallawa. Istilah Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud penyair. Tulisan ini merupakan antara tulisan terawal di Kepulauan Melayu dan telah wujud sejak abad ke-8 Masihi. Pada peringkat awal, tulisan Kawi hanya digunakan di Kerajaan Sigasari, Jawa Timur. Namun begitu, lama-kelamaan tulisan ini tersebar luas ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Borneo, Jawa, Bali dan Sumatera. Tulisan Kawi juga digunakan hingga abad ke-16 Masihi. Tulisan Kawi berasal daripada huruf Vanki yang dibawa oleh orang India dari Coromandel. Pada mulanya, tulisan ini ditulis pada daun lontar sebelum beralih kepada batu. Menurut Nik Safiah Karim, daripada sistem tulisan Kawi lahir berbagai tulisan daerah seperti Batak, Lampung, Renjang dan Kerinci. Walau bagaimanapun, tulisan ini mula pudar dan lenyap sekitar tahun 1400 Masihi. Nik Safiah Karim juga ada menyatakan bahawa kepentingan tulisan Kawi ialah ia menjadi asas kepada perkembangan berbagai aksara tempatan seperti aksara Jawi dan Bali dan seterusnya memperkaya khazanah tulisan di Nusantara. Selain itu, tulisan Kawi membuktikan kemajuan masyarakat kuno dalam bidang kesusastraan, undang-undang dan keagamaan serta menjadi sumber untuk memahami sistem sosial dan budaya masyarakat ketika itu. Akhir sekali, tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal daripada tulisan Arab yang diubah suai untuk digunakan dalam bahasa Melayu. Istilah Jawi diambil daripada perkataan Arab iaitu Jawa yang merujuk kepada kawasan Asia Tenggara serta penduduknya. Ini bermakna istilah Jawi bukan hanya merujuk kepada Pulau Jawa tetapi juga kepada seluruh alam Melayu. Selain itu, tulisan Jawi bukan sahaja digunakan oleh orang Melayu tetapi juga oleh suku kaum lain seperti Champa, Patani, Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau dan Bengkulu. Tulisan ini berkembang pesat seiring dengan penyebaran Islam dan menjadi simbol perpaduan antara budaya Melayu dan Islam. Lutfi Abbas ada menyatakan bahawa kepentingan tulisan Jawi ialah
tulisan ini digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan, pentadbiran, perendangan dan keagamaan, sekaligus menjadi alat utama penyebaran ilmu di rantau ini. Sakbar pula menyatakan bahawa tulisan Jawi merupakan jiwa kepada bahasa Melayu dan warisan peradaban bangsa kerana ia menjadi medium dakwah Islam yang berkesan serta lambang jati diri masyarakat Melayu Islam. Bahasa Inggeris semakin mendominasi bidang pendidikan, terutamanya dalam subjek sains dan matematik. Ramai pelajar kini lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan akademik atau ketika membuat pembentangan di universiti. Sebagai contoh, pelajar universiti lebih gemar menulis laporan atau tugasan dalam bahasa Inggeris walaupun kursus tersebut dijalankan dalam bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan penguasaan bahasa Melayu akademik semakin lemah, termasuk dari segi kosakata dan istilah ilmiah. Awasarian Aga menyatakan bahawa apabila universiti mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa akademik utama untuk tujuan penilaian, tindakan ini tanpa sedar telah merendahkan nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau menegaskan bahawa penerapan dan praktis akademik yang dikejar itu sebenarnya datang daripada syarikat antarabangsa berasaskan keuntungan, bukan berasaskan pembangunan ilmu tempatan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris yang berlebihan dalam bidang pendidikan boleh melemahkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan akademik utama negara. Seterusnya, pengaruh bahasa asing juga dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam dokumen rasmi kerajaan. Banyak agensi kerajaan yang berurusan dengan organisasi antarabangsa memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris bagi memudahkan komunikasi dan rujukan. Sebagai contoh, dokumen seperti laporan tahunan, memorandum atau perjanjian kadangkala diterbitkan dalam bahasa Inggeris terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Selain itu, sesetengah istilah dalam bidang pentadbiran, undang-undang atau teknologi moden tidak mempunyai padanan tepat dalam bahasa Melayu. Akibatnya, pegawai kerajaan cenderung menggunakan istilah Inggeris secara terus atau mencampur adukkannya dengan bahasa Melayu. Fenomena ini menjadikan banyak dokumen rasmi kerajaan lebih bersifat bahasa, malah kadangkala lebih cenderung kepada bahasa Inggeris. Keadaan ini boleh menjejaskan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pentadbiran utama negara. Selain pengaruh dalam bidang pendidikan dan kerajaan, bahasa Melayu juga terkesan oleh penggunaan bahasa Selangor yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Mereka sering berkomunikasi secara santai dan spontan, terutamanya melalui media sosial, aplikasi pesanan segera dan platform digital. Pelajar gemar menggunakan perkataan yang disingkatkan, diubah suai atau dicampur dengan bahasa Inggeris supaya kelihatan lebih moden dan mesra. Sebagai contoh, perkataan seperti "jom lepak" atau "gempak" sering digunakan dalam pertuturan harian. Asma Haji Omar ada menyatakan bahawa penggunaan Selangor dalam kalangan masyarakat bukanlah isu baharu, namun jika tidak dibendung, ia boleh menggugat usaha pendaulatan bahasa Melayu. Beliau menegaskan bahawa Selangor kini sudah menjadi kelaziman dalam kalangan masyarakat tanpa mengira usia, malah digunakan secara terbuka
di tempat awam dan di media sosial. Oleh itu, penggunaan selanga dan campuran bahasa perlu dikawal agar tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu baku tidak semakin dilupakan.